Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 14 Mei bersama saya Abang Muazli Abdul Samad. Para penerima geran projek kecil luar bandar MRP harus memanfaatkan agihan geran yang diberikan dengan sewajarnya. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, geran yang diterima itu seharusnya digunakan untuk manfaat masyarakat setempat dan bukannya disalahguna untuk kegunaan peribadi. MRP di kawasan Dun Kakus adalah bergilir dan mengikut keperluan oleh kerana jumlah rumah panjang di Dun Kakus adalah lebih 414 buah. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penyerahan cek MRP di Rumah Jubang, Pangkalan Lobang, Mukah. Dalam pada itu, beliau juga turut mengumumkan peruntukan MRP sebanyak RM5,000 kepada Biro Wanita Rumah Rami dan RM30,000 kepada JKKK Rumah Jubang, Pangkalan Lobang, Mukah. Beliau turut menyerahkan cek yang sama di Rumah Jarau, Sungai Bawang, Selangau berjumlah RM2,576,000. Jabatan Laut Sarawak serta Lembaga Boya dan Api Sarawak LBAS diarahkan untuk menyelenggara dan mempertingkatkan rumah api di Tanjung Kidurong yang akan memberi kemudahan serta petunjuk laluan kapal di kawasan perairan laut kawasan Tanjung Kidurong. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, ada beberapa perkara perlu diambil perhatian, antaranya membina laluan menuju ke rumah api dan mempertingkatkan pencahayaan lampu di sekitar rumah api supaya pencahayaan lebih terang. Sementara itu, Datuk Seri Lee turut berkata pihaknya juga akan meminta perkhidmatan MLNG untuk membina benteng di kawasan tersebut bagi mengambil langkah dan pencegahan hakisan di kawasan terbabit. Beliau berkata demikian pada satu sidang media di Pejabat Residen bahagian Bintulu. Hadir sama Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Dr. Jerib Susil dan Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming. Perkhidmatan bas di kawasan bandar masih relevan dan membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menambah perkhidmatan bas juga berperanan penting dalam memudahkan urusan penduduk di pedalaman bergerak ke bandar, khasnya di Bintulu. Beliau berkata demikian pada perasmian Majlis Pelancaran Operasi Bas Berhenti-Henti dan program subsidi bas kadar rata RM1 di Bintulu. Jelas beliau, sejak pelaksanaan tersebut 4 Mei 2020, jumlah kumulatif penumpang bas berhenti-henti ini telah menunjukkan kemajuan ketara. Nampaknya sambutan adalah baiklah. Kurang lebih ada 50 orang, 150 orang sehari. Kalau kira dalam sebulan ada 4,500. Kalau purata 150 penumpang sehari, bermakna dalam sebulan adalah 4,500. Ini ada satu angka yang agak besar juga lah. Dan memanglah hasrat kerajaan kita untuk menambah perkhidmatan bas di dalam bandar-bandar kita. Untuk kawasan Bintulu, bas akan bergerak sehingga ke kawasan daerah Tatau, Subauh dan Kuala Tatau dengan 3 laluan dan tambang kadar rata sebanyak RM1 sahaja yang akan dikenakan oleh semua syarikat pengangkutan.
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Ibu Pejabat Maritim Negeri Sarawak berjaya menahan sebuah bot tunda beserta tongkang yang beroperasi menggunakan dokumen tamat tempoh pada jarak lebih kurang 5 batu nautika dari Tanjung Pok Kuching sekitar pukul 10 malam semalam. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksmana Pertama Maritim Zin Asman Mat Yunus dalam kenyataan media memaklumkan tangkapan dibuat semasa aset maritim Malaysia sedang melaksanakan operasi permai di sekitar perairan Kuching dan telah mengesan sebuah bot tunda beserta tongkang dengan muatan pasir dianggarkan 1 tan metrik pada jarak lebih kurang 1 batu nautika dari aset maritim Malaysia. Hasil pemeriksaan dan geledah mendapati bot tunda tersebut disyaki beroperasi menggunakan dokumen lesen vessel yang telah tamat tempoh dan tidak memiliki sebarang dokumen port clearance ketika diperiksa oleh penguatkuasa. Bot tunda beserta tongkang tersebut dikenalikan oleh 6 kru termasuk nahoda kesemuanya lelaki berumur dalam lingkungan 22 hingga 67 tahun, terdiri dari 2 lelaki warga tempatan mempunyai dokumen pengenalan diri yang lengkap, manakala 4 lelaki warga India tersebut disyaki memiliki dokumen pengenalan diri yang meragukan. Kesemua kru bot tuna serta tongkang dengan muatan pasir yang dianggarkan 1 tan metrik tersebut ditahan dan diiring ke Jeti Maritim Malaysia di Muara Tebas untuk siasatan lanjut. Kes akan disiasat di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 kerana mempamerkan lesen vessel yang telah tamat tempoh ketika diperiksa di bawah Akta Kastam 1967 kerana tidak memiliki dokumen port clearance dan Akta Immigration 1959 dan 63 kerana keempat kru warga asing tersebut disyaki memiliki dokumen pengenalan diri yang meragukan. Penganjuran Pesta Berbulang dan Lumba Kerbau PBLK edisi ke-17 yang berlangsung pada 3 hingga 5 Jun ini di Batu Danau Limbang dijangka mendapat sambutan luar biasa daripada masyarakat setempat selepas tertangguh 2 tahun ekoran COVID-19. Pemangku residen bahagian Limbang, Sebi Abang, memberi jaminan segala aspek telah diteliti bagi memastikan program itu berlangsung dengan lancar di samping mengambil kira faktor kesihatan orang awam. Ini merupakan satu tindakan kita di peringkat pejabat residen juga pejabat daerah menerusi ketua masyarakat dengan adanya mesej yang disampaikan oleh pihak KKM dan sepanjang tempoh 2 tahun itu kita telah berusaha keras untuk memaklumkan kepada masyarakat bahawa pentingnya kita menjaga kesihatan supaya tidak berlaku berulangnya penyakit berjangkit ini boleh memberi implikasi yang tak baik berpunca daripada penganjuran event kita ini. So saya percaya dan yakin bahawa dengan adanya kerjasama daripada semua pihak, daripada agensi kerajaan negeri dan juga persekutuan, usaha kita untuk mengawal penyakit ini berjangkit akan insya-Allah akan terkawal. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa induk PBLK di Limbang. PBLK amat sinonim dengan komuniti Bisaya di daerah itu yang berlangsung pada bulan Jun setiap tahun. Program Anjuran Persatuan Bisaya Sarawak dengan kerjasama pejabat residen bahagian Limbang ini dijangka dirasmikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pertandingan agak berbulang, agak badaroh, lumba kerbau dan malam kebudayaan antara pengisian menarik sepanjang pesta berlangsung. Kerjaya yang lazimnya melibatkan kaum wanita kini telah mengalami perubahan ketara apabila kaum lelaki juga turut menyahut cabaran kerjaya dalam bidang kejururawatan. Cabaran bagi kaum lelaki dalam bidang itu tetap ada, terutamanya apabila tidak mempunyai keluarga maupun asas pengetahuan dalam bidang perubatan. Namun walau apapun cabaran dalam profesion jururawat, tidak mematahkan semangat kaum itu untuk berkhidmat demi negara. Bagi penyelia jururawat Hospital Umum Sarawak HUS, Andy Lim, 42 tahun, kerjaya sebagai jururawat selama 17 tahun sememangnya mencabar khususnya apabila melayani pesakit yang dimasukkan di hospital yang memerlukan semangat dan meyakinkan mereka dengan perkhidmatan yang diberikan. Kita memproduce produk yang baguslah kepada pesakit dengan keluarga mereka. Bila mereka admit to the ward, memang mereka sangat down lah. Jadi kita mesti beri semangat. So
Untuk beli semangat memang kita perlu confident, okay? Dengan satu hati yang baik. Bagaimanapun, bagi Barry Brown Angkum, anak Robert Bedali, kerjaya yang bermula 14 tahun lalu merupakan pengalaman kerja yang menarik selain beliau berbangga dengan profesion sebagai jururawat kerana pada masa kini lebih ramai kaum lelaki menyertai kerjaya itu. Mereka ditemui pada majlis sambutan Hari Jururawat Sedunia peringkat Negeri Sarawak di HUS Kuching semalam. Terdahulu, pengarah HUS Dr. Ngian Hee Ong menyeru semua jururawat agar lebih bersabar dalam melaksanakan tanggungjawab dengan mereka terhadap pesakit selain menjalankan amanah tanpa mengira situasi. Jururawat antara profesion yang menuntut banyak pengorbanan demi memastikan kesihatan dan kebajikan pesakit tidak kira di hospital kerajaan maupun swasta sentiasa terjaga. Menghargai komitmen para jururawat, pengarah Hospital Miri Dr. Jack Wong terus menyeru agar jururawat terus melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi. Beliau berucap demikian ketika majlis perasmian sambutan Hari Jururawat tahun 2022 di bilik seminar Jururawat Hospital Miri. Sehubungan itu, Dr. Jack Wong juga mahu para jururawat mengekalkan prestasi baik sedia ada dalam perkhidmatan dan mengamalkan semangat kerjasama yang tinggi. Nurses is not just in hospital, right? We have those in team kesihatan. We also have those working in other centers. Yeah, kita juga ada yang bekerja di private hospitals, right? So all these, us are nursing professions, and we should all work together. Untuk memastikan perkhidmatan jururawat untuk terus relevan, beliau mahu agar jururawat sentiasa meningkatkan kemahiran diri menerusi pelbagai kursus sama ada secara bersemuka atau dalam talian. Sekian berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 14 Mei. Keluarga Malaysia, pastikan anda mengutamakan penjarakan fizikal. Khasnya kita berada di kawasan tumpuan awam. Elakkan bersesak demi kesihatan dan keselamatan diri. Saya Abang Muaz Abang Abdul Samad. Assalamualaikum dan jumpa lagi.